hadis Nabi SAW bagi tahu, Dajjal ni salah satu sihir dia ialah mengawal cuaca. Dia boleh kawal matahari nak gelap siang dia boleh kawal. Dia boleh perintahkan hujan untuk turun. Dia boleh perintahkan hujan untuk berhenti. Kita duk ingat cerita magic ah. Duk ingat cerita magic, Dajjal buat keluar serupa macam ahli sihir tu, berhentilah hujan. Kita duk ingat lagu tu ah. Bila kita tengok realiti zaman sekarang, tak macam tu. Mereka semua menggunakan teknologi yang terkini. Pok-pok Yahudi ni yang jahat-jahat ni, yang pok-pok Dajjal ni, macam-macam mereka nak ubah. Mereka nak kawal hujan, mereka nak kawal salji, mereka nak hijaukan padang pasir, kan? Mereka nak turunkan salji di negara-negara panas, kan? Mereka nak panaskan negara-negara sejuk, yang menyebabkan air dekat kutub-kutub semua pakat cair dan menaikkan sea level, menaikkan kadar laut, kan, yang akan menenggelamkan banyak pulau-pulau dan negara-negara yang mana dulu laut jauh, semakin lama semakin dekat dengan kita. Mana air laut boleh naik ke atas ni? Kita tenggelam ke air laut yang naik? Kalau mengikut saintis-saintis moden, depa kata air laut naik. Macam mana air laut boleh naik? Pasal global warming, depa kata. Global warming, pemanasan global, menyebabkan air yang ada di kutub utara selatan tu cair dan masuk ke dalam laut dan menaikkan air laut punya kadar dia, menyebabkan ramai banyak darat-darat semua ni pakat-pakat tenggelam habis. Tu teori depa lah ni. Macam mana boleh panas ke sana? Dia ada teknik dia. Depa ada kawalan-kawalan cuaca, weather control ni. Kalau tuan-tuan baca pasal depa dah lama dah. Russia, Amerika dalam depa punya CIA, kalau Rusia punya dia panggil KGB dengan CIA ni berlambak-lambak dah depa duk buat kajian pasal weather control, pasal macam mana nak kawal cuaca. Sebab siapa yang kawal cuaca, dia akan kuasai dunia. Sebab semua negara akan takut dengan dia. Hang tak dengar cakap aku banjirkan negara hang. Hang tak dengar cakap aku tsunamikan negara hang. Memang tak boleh nak salahkan aku, tak ada bukti. Tak ada bukti. Kan? Jadi secara undergroundnya dia akan buat deal lah. Hang dengar cakap aku, hang tak dengar cakap aku, siap. Sekali hang punya negara tenggelam. Aku bagi banjir hang punya negara. Dia pun boleh kawal, dia pun boleh buat macam-macam. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, Dajjal ni salah satu sihir dia ialah mengawal cuaca. Dia boleh kawal matahari nak gelap siang dia boleh kawal. Dia boleh perintahkan hujan untuk turun. Dia boleh perintahkan hujan untuk berhenti. Kita duk ingat cerita magic ah. Duk ingat cerita magic, Dajjal buat keluar serupa macam ahli sihir tu, berhentilah hujan. Kita duk ingat lagu tu ah. Bila kita tengok realiti zaman sekarang, tak macam tu. Mereka semua menggunakan teknologi yang terkini, menggunakan macam-macam jenis alat-alat yang canggih untuk memecahkan gelombang-gelombang tertentu, kan? Macam mesin HAARP tu, kan, HAARP tu, kan. Dia boleh frekuensi, kan, dia boleh pancarkan frekuensi untuk mengawal cuaca ni supaya yang sejuk jadi tak sejuk, yang tak sejuk jadi sejuk. Dia pun boleh buat pembenihan awan yang akan menyebabkan jatuhnya hujan di satu-satu tempat. Kalau tempat tu dah lama tak hujan, dia buat pembenihan awan. Kalau zaman dulu, kalau tak hujan, kita nak buat apa? Dulu kita buat sembahyang minta hujan. Zaman lah, mereka kata tak perlu dah. Tuhan semua letak tepi. Kita ada teknologi. Masa tu lah orang pakat menyembah ni semua. Tak mau dah Tuhan ni. Dulu kalau tak ada hujan, minta doa. Ya Allah, sembahyang hajat minta hujan. Lah ni tak payah dah. Tak ada dah siapa-siapa nak anjurkan sembahyang minta hujan ke apa ke. Kita ada teknologi dah ni. Itulah sihir yang disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan Dajjal, yang mana dia akan mengawal cuaca sehingga semua orang akan kagum dan akan mula menganggap dia lebih superior, lebih kuat, lebih hebat daripada Tuhan dalam mengawal keadaan dunia ni. Semua pakat-pakat duk minta tolong kat dia nanti. Pakat-pakat duk minta makanan kat dia. Satgi kita tanam apa pun tak boleh. Depa duk semua racun. Tiap-tiap hari main jet semua racun. Kita tanam apa tak tumbuh. Tanam apa tak tumbuh. Depa tanam semua elok lah. Jadi depa lah pegang, depa lah kawal makanan.
Kita nak apa-apa, kena daftar sebagai ahli mereka dulu. Kena ikut cakap mereka dulu. Tak dengar cakap mereka tak boleh bagi makan kat kita. Dalam hadis ada abang gitu. Kan? Kita duk ingat Dajjal ni dia main watak fantasi ya. Rupa-rupanya yang berlaku sekarang ini itulah yang disebutkan dalam hadis. Tak ikut tak boleh kerja. Tak ikut dia punya syarat-syarat dia tak dapat bantuan. Tak ikut apa ni peraturan-peraturan ni maka tak dapat akses untuk masuk beli barang dan sebagainya. Berlaku dah, kita duk nampak depan mata. Dan bila kita tengok dalam hadis, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Zaman Dajjal, zaman yang mencengkam setiap manusia. Manusia semua hidup dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan yang serba salah. Jadi tak bebas, nak buat apa pun tak boleh. Tak macam dulu. Kalau dulu bebas nak buat apa pun, pergi mana pun kan. Zaman sekarang ni tak boleh macam dulu. Semuanya dikawal, semuanya di-track, di-trace. Apatah lagi bila mereka dah mula nak hapuskan duit-duit atas ni, nak digantikan dengan cashless, nak digantikan dengan pembayaran tanpa wang tunai. Jadi setiap pembelian kita walaupun sekupang akan ada dalam rekod. Ada dalam rekod. Dia boleh tahu kita duduk di mana. Dia boleh tahu kita duduk. Jadi bila satu dunia pakai sistem tu, Imam Mahdi main nanti dia nak beli barang pun. Dia pun terpaksa scan juga. Jadi itulah salah satu cara Dajjal dia nak cari orang-orang yang nak bersama dengan Imam Mahdi ni. Oh, hang ikut Imam Mahdi tu aku bekukan hang punya akaun. Tak boleh beli apa. Dan sampai-sampai kat Mekah nak scan, tenet fail. Fail. Macam mana nak makan? Macam mana nak minum? Nak tanam semua pun tak boleh, kan? Jadi akan dikawal sepenuhnya. Siapa-siapa yang nak mengikut Imam Mahdi akan dimiskinkan. Dalam masa satu malam, dia punya harta-harta akan kena sita dengan Dajjal. Ada dalam satu hadis, Nabi SAW beritahu, Dajjal akan datang kepada satu kaum, menyeru kaum tu untuk ikut dia, kaum tu ikut. Maka Dajjal pun perintahkan kepada langit untuk turunkan hujan yang banyak, sehingga pokok-pokok pun tumbuh, dan dia pun punya kambing-kambing, dia pun menjadi gemuk-gemuk. Dia punya susu dia keluar banyak. Kemudian Dajjal pergi pula kepada satu kaum, dan menyeru mereka untuk mengikutnya, tetapi mereka menolaknya. Maka Dajjal pun meninggalkan mereka. Tak buat apa. Dajjal tak buat apa. Dajjal tinggal. Okay, tak mau ikut tak apa. Tak mau ikut tak apa. Dajjal pun tinggalkan mereka. Dan pada malam itu, Nabi SAW beritahu, pada malam itu, harta-harta daripada khazanah mereka telah keluar berterbangan di atas langit. Lalu semuanya hilang dalam satu malam. Semuanya pakak pi dekat Dajjal. Dan Dajjal ketika itu akan dikerumuni dengan harta-harta mereka ini semua seperti labah punya sarang. Sarang lebah tu penuh dengan lebah tu kan. Macam itulah Dajjal akan bergerak dengan harta-harta yang diambil oleh orang-orang ni tadi. Dan orang-orang tu tak sedar pun malam itu harta-harta mereka diambil. Dan bila dia pecelek pagi itu, Nabi SAW berkata mereka bangun pagi itu, mereka bangun dalam keadaan terpinga-pinga, mana semua harta kami. Macam mana boleh curi harta tanpa sedar? Tak lain tak bukan, iaitulah online banking kita lah. Kalau ni kalau ada duit kita hilang RM1 dalam bank kita, kita pun nak sedar. Kalau RM1 dekat poket, orang ambil kita tahu. Ui, ambil duit orang RM1 sayang RM1 Tapi kalau RM1 kita kena curi dalam bank lah ni, siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Kalau Dajjal itu kata hang tak ikut cakap aku, tak apa, semua bank-bank hang harta semua aku ambil. Berapa banyak dah kes hilang duit, RM15,000, RM20,000, RM100,000. Tak kira siapa, doktor ke apa ke, kan? Dia kata masalah problem sistem inilah itulah. Itu mungkin adalah simulasi. Itu mungkin adalah tes-tes saja nak tengok jadi tak jadi. Kan? Sekali kata hang tak mau ikut, sebiji macam Nabi Habib, hang tak mau ikut tak apa, malam ni siaplah hang. Esok pagi buka-buka nak beli apa-apa ke, buka-buka tengok semua akaun bank kosong. Maybank kosong, CIMB kosong, Bank Islam kosong, semua kosong. Nganga kita. Muflis. Jadi macam itulah cara Dajjal nak ambil harta-harta kita. Kalau kita nak kiaskan dengan zaman moden pada hari ini. Jadi kita pada hakikatnya duk ada di zaman Dajjal dah lah ni. Kita kena hati-hati dan ikut syariat betul-betul. Yang mana haram, haram. Yang mana halal, kita pakai. Akidah kita perkukuh, perkemah cantik-cantik. Sifat 20 pun semua kita mau jaga. Segala fardu-fardu kita ni kita tunaikan semuanya. Mati pun insya-Allah masuk syurga. Tak ada masalah. Bila kita tunaikan semua fardu-fardu kita, tak payah duk takut pasal Dajjal ni, sebab dia hanya akan mengganggu kita dalam berkaitan dengan nafsu-nafsu dunia aja.
Jadi kalau kita ni tasawuf kuat, insya-Allah tak terkesan dengan Dajjal. Dan kalau kita ni fokus kepada benda-benda fardu ain, kita tunaikan hak-hak fardu ain kita perbetul kita punya solat kita, zakat kita, puasa kita, bermakna kita buat persediaan untuk mati ya. Dajjal mai bunuh kita, dia hantar kita straight ke dalam syurga Allah. Setengah orang dia duk takut pada Dajjal ni, buat persediaan macam-macam nak menghadapi Dajjal, dia simpan makanan sampai 10 tahun. Tapi sembahyang tak betul-betul kok. Kalaulah dia selamat daripada fitnah makanan Dajjal, dia boleh hidup sampai 50 tahun, 100 tahun, mati masuk neraka juga. Pasal apa? Pasal tak sembahyang. Pasal tak puasa. Pasal tak haji. Nah, pasal tak tunaikan hak-hak fardu ain. Sebab itulah kita kena fokus kenapa kita dihidupkan. Kita dihidupkan di dunia ini untuk menunaikan hak-hak fardu ain kita. Jadi 5 rukun Islam, 6 rukun iman kita mau jaga elok-elok. Maka hak tu pun dah cukup sebagai satu persediaan untuk menghadapi Dajjal. Dajjal dia akan